Menuju 2 dekad perjuangan untuk keamanan sejagat, Global Peace Mission Malaysia kini digerakkan dengan kekuatan anak-anak muda dengan bimbingan pakar serta mereka yang berpengalaman dalam dunia kemanusiaan dan juga advokasi. GPM komited untuk menjadi sebuah badan yang terkehadapan di dalam membawa isu-isu kemanusiaan di peringkat nasional dan antarabangsa. GPM kini telah menjadi sebahagian daripada Global Citizen dengan memastikan 6 teras utama GPM adalah sejajar dengan matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goals SDG 2030. Dengan motonya, misi kemanusiaan merentasi sempadan, GPM akan terus berdiri teguh menongkah pelbagai onak dan duri berdepani zaman. Dan kini, GPM mempersembahkan logo sambutan 2 dekad perjuangan keamanan sejagat. Misi kemanusiaan menentasi sempadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sempena Ramadan yang akan kita lalui dalam tempoh yang dekat ini, marilah sama-sama kita mengajak untuk mendalami sedikit ayat-ayat berkaitan dengan pensyariatan Ramadan yang memberi pencerahan kepada kita, memberi view baru kepada kita untuk kita terus memahami ibadat yang kita akan lalui nanti. Kita daripada GPM Global Peace Mission akan membawa tuan-tuan dan puan-puan meneliti ayat berkaitan dengan Ramadan ini. Kita pergi ke ayat pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksud ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala memanggil secara direct sesiapa yang beriman. Jika kamu merasai diri kamu beriman, kamu mesti terpanggil dengan ayat ini. Tetapi kalau kamu tidak beriman, kamu tidak akan rasa terpanggil. Bila tidak rasa terpanggil, artinya kamu tidak menyahut panggilan Allah. Tidak ada iman di dalam jiwa kamu. Jadi Ibnu Mas'ud menyebut bahawa setiap ayat di dalam Al-Quran yang dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu perhatikan. Setelahnya pasti akan ada satu arahan, satu perkara yang penting yang akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ketika memanggil umat Islam, orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala menggunakan ya ayyuha, mengguna seluruh alat untuk panggil. Kita nak panggil orang ramai untuk berada, atau nak panggil satu tim untuk berada bersama dengan kita, pasti kita menggunakan alat whistle, hello atau apa sahaja untuk mereka datang mendengar panggilan kita. Jadi Allah Ta'ala mengguna ya, alat nida untuk panggil, ayyuha, ha itu litambih, ya ayyuha, ini menandakan bahawa
Allah Ta'ala memanggil orang yang beriman ini seluruh alat patut guna untuk panggil supaya mereka memberi perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala nak sebut di dalam ayat ini. Kutiba alaikumus siyam, telah ditulis ke atas kamu puasa. Ayat ini ulama kata diturunkan di peringkat awal pada tahun kedua hijrah, iaitu pada bulan Sya'ban, pada tahun kedua hijrah. Maknanya Nabi SAW ketika datang ke Madinah, tahun pertama para sahabat bercerita, kami di tahun pertama hanya puasa satu hari sahaja, iaitu di hari puasa setiap bulan. Itu adalah sunat. Kami boleh memilih hari apa kami nak puasa, tetapi afdalnya ayyam al-bid, iaitu 12, 11, 12, 13 setiap bulan. Tidak ada lagi fardu puasa kecuali setelah turun ayat ini. Ayat ini turun pun masih di dalam proses tadarruj, proses puasa yang berperingkat. Pertama tadi kita kata syariat di peringkat awal, para sahabat bercerita Nabi SAW ketika berhijrah ke Madinah, tahun pertama hanya puasa Ashura, satu hari sahaja wajib, kemudian iaitu puasa sunat. Sehinggalah tahun kedua hijrah turun ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, telah dicatat, telah ditulis ke atas kamu puasa. Maksudnya telah disyariatkan ke atas kamu puasa. Puasa ini satu benda yang berat, menjadi kepayahan kepada jiwa orang-orang yang beriman, menjadi kerana musim di sana musim panas, selalunya panas. Bulan Ramadan ini dipanggil Ramdha, iaitu sangat panas. Jadi dia menjadi satu kepayahan. Jadi Allah Ta'ala tidak menggunakan lafaz zahir. Kutiba itu fi'il yang tidak dinamakan siapa yang beri arahan. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, dia kutiba itu difardukan. Dia tidak disebut siapa yang memfardukan. Jadi dipanggil itu fi'il yang tidak menamakan pembuatnya, pelakunya tidak dinamakan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala ingin meringankan. Dalam tafsir Jalalain dia sebut untuk meringankan syariat ini. Bila lafaz fardu itu Allah Ta'ala seolah-olah dah ditulis kepada kamu pensyariatan puasa. Allah Ta'ala tak kata Allah Ta'ala telah fardukan. Dia seolah-olah kalau guna nama Allah di situ, dia akan direct. Jadi umat Islam rasa berat, rasa bahaya, berasa macam satu benda yang direct lah. Kita kalau kita bagi arahan pun, kita kata mari kita buat, jadi kita tidak CEO kata semua buat. Itu arahan direct itu lebih berat, arahan direct itu lebih agak tidak mesra berbanding arahan tidak direct. Arahan tidak direct, hari itu dah disepakati kita nak gotong royong hari ni. Jadi tidak mengatakan arahan itu datang direct daripada CEO. Jadi kutiba alaikumusiyam ini dilihat lebih ringan, kerana arahan ini adalah arahan berat, ada masyaqqah, ada kepayahan dalam melaksanakan puasa ini. Jadi diringankan dalam sebutannya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana
difardukan kepada umat-umat sebelum kamu. Juga untuk meringankan umat Islam, dikatakan syariat ini bukan untuk kamu sahaja. Orang yang beriman daripada umat manusia sejak dahulu lagi sampai hari ini memang disyariatkan puasa kepada mereka. Jadi kamu jangan merasa berat. Umat dahulu boleh buat, umat dahulu juga melaksanakan puasa. Jadi untuk kamu juga buktikan keimanan kamu dengan puasa ini. Kata para ulama, puasa sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam dan berterusan kepada para nabi. Cuma puasa mereka berbeza dalam cara pelaksanaannya. La'allakum tattaqun, semoga kamu mendapat ketakwaan. Ini penutup kepada ayat pertama ini. Allah Ta'ala letakkan satu target ketika kita melaksanakan puasa, supaya lahir satu penjelmaan baru dalam diri kita, iaitu takwa. Apa maksud takwa? Takwa ini ialah taat perintah dan jauhi segala larangan. Jadi Allah Ta'ala nak perkara ini muncul dalam diri kita. Pelaksanaan puasa ini akan menatijahkan takwa. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebut tattaqun, Allah Ta'ala pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini membawa maksud terikat dengan masa sekarang dan akan datang. Fi'il dia terikat dengan sekarang, masa, terikat dengan masa, dengan zaman. Jadi tattaqun ini, semoga kamu bertakwa dengan melaksanakan puasa, semoga kamu akan dapat ketakwaan sekarang dan akan datang. Makna dia Allah Ta'ala tidak nak ketika kita puasa dapat takwa hanya sekarang sahaja. Pulun kita puasa sampai habis Ramadan, kita dah rasa kita dapat takwa, kita tinggal. Tidak. Allah Ta'ala nak kita usahakan supaya dalam bulan Ramadan amalan yang kita lakukan itu dapat berterusan menghasilkan takwa sekarang dan akan datang. Makna dia bulan Ramadan ini adalah bulan proses latihan agar kita mampu melahirkan takwa di dalam diri masing-masing. Dan ketakwaan ini tidak terhenti di waktu itu sahaja, malah ketakwaan ini harus berterusan. Jadi harus juga amalan kita berterusan. Puasanya diteruskan di bulan yang lain, zikirnya diteruskan di bulan yang lain, solat malamnya diteruskan di bulan yang lain, sedekahnya diteruskan di bulan yang lain. Amalan-amalan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan ini patut kita pindahkan ke dalam bulan-bulan yang lain agar ketakwaan kita boleh berterusan. Jadi ayat pertama ini menggambarkan kepada kita pensyariatan puasa ini datang berperingkat. Kita akan lihat nanti ayat kedua bagaimana peringkat yang dimaksudkan di dalam pensyariatan puasa. Jadi kita faham bahawa pertama sekali kesimpulan daripada ayat yang kita baca, ayat pertama dalam surah Baqarah ini berkaitan dengan puasa, iaitu ayat 183, panggilan direct daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pensyariatan puasa. Kerana Allah Ta'ala dalam beberapa syariat yang lain, kadang-kadang Allah Ta'ala minta supaya Nabi Muhammad sahaja yang mengatakan, Qul ya Rasulullah, kamulah ceritakan kepada orang-orang kamu, orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Tetapi ayat pensyariatan puasa ini direct kepada kamu, wahai orang-orang yang beriman.
Itu yang pertama. Yang kedua, pensyariatan ini kerana agak menyusahkan orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala ringankan dengan menggunakan lafaz yang ringan, iaitu tidak menamakan siapa yang memberi arahan tersebut. Bila tidak menamakan, menyebabkan lega sedikit orang yang mendengar arahan tersebut. Yang ketiga, arahan ini sebenarnya bukan untuk umat yang beriman di kalangan umat Nabi Muhammad sahaja, tetapi umat-umat terdahulu juga disyariatkan puasa. Jadi kamu, untuk membuktikan keimanan kamu, untuk menaikkan darajat iman kamu, kamu perlu buktikan dengan puasa. Puasa ini luar biasanya Allah Ta'ala akan memberi ganjaran sendiri. Kalau ibadat lain ada pahala-pahala tertentu yang sekian-sekian, tetapi dalam puasa Allah Ta'ala kata, wa ana ajzi bih, aku yang akan membalasnya. Bawa saja puasa Ramadan, tulis dia puasa Ramadan, Allah Ta'ala yang akan memberi ganjaran. Dan kita tahu ganjaran Allah Ta'ala tidak pernah kecil, ganjaran Allah Ta'ala tidak pernah sedikit. Allah Ta'ala sangat memberi ganjaran yang besar, selalu beri ajrun karim, ajrun azim. Ketika memberi upah, memberi ganjaran, pasti besar. Dan yang terakhir, kesimpulannya, akan menghasilkan takwa. Takwa ini menyebabkan kita berada di satu martabat yang lebih daripada biasa. Martabat yang akan membuatkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Martabat yang akan menjaga diri kita daripada dibelenggu oleh syaitan, diganggu oleh gangguan-gangguan. Kerana ketakwaan ini adalah penjagaan terhadap diri kita. Ketakwaan kita kepada Allah tidak akan menguntungkan orang lain kecuali diri kita sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sama-sama kita dekati Al-Quran, tadabbur ayat-ayatnya, supaya kita memahami apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam ayat-ayat yang dipaparkannya dalam pensyariatan, khususnya kali ini dalam pensyariatan puasa. Sehingga kita bersama lagi di siri yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Hatan. Apabila kita cakap pasal bulan Ramadan, makanan yang kita selalu ingat, macam-macam makanan. Kalau dekat bumi Malaysia ni, kita makanan sampai tak termakan. Tidak dapat saya bayangkan yang kata nak buka puasa, nak sahur macam mana. Tetapi kehidupan mereka penuh dengan ketakutan. Tengoklah gambar-gambar yang kita dipaparkan dalam TV semua. Kita boleh nampak macam mana betapa seksanya hidup di Syria. Anak kecil dibunuh, wanita dirobol. Padahal mereka ni sama-sama se-Islam dengan kita, satu akidah dengan kita. Sekarang ni lebih kurang 500,000 orang dah terbunuh di Syria. Kanak-kanak, orang tua, bayi baru lahir, dah macam tak bernilai nyawa mereka. Apa yang diperlakukan kepada penduduk Syria ni. Jadi marilah kita sama-sama membantu dalam program yang dianjurkan oleh Global Peace Mission Malaysia ini. Sempena bulan Ramadan ni, mereka akan berangkat ke sana untuk membantu penduduk-penduduk Syria yang dilanda peperangan ini, baik dari segi makanan, dari segi pendidikan. Mereka akan turun membantu. Jadi sama-sama kita membantu melalui Global Peace Mission Malaysia ini. Semoga kita sama-sama berjuang. Misi kemanusiaan merentas sempadan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. I'm Ms. Nina and I'm here to support Global Peace Mission Malaysia in their campaign called
Iftar for the Needy, where they supply iftar and things that are of need to 20 countries all around the world. And some of the countries that are included are Syria, Palestine, Yemen, a few African countries, southern Thailand, Philippines, and many, many more. And so, subhanAllah, it's not just about feeding refugees or people of the Ummah, but it's also feeding everybody, Muslims and non-Muslims, to show the beauty of Islam and to really spread the word of da'wah. And we need your help. Everybody needs your help. Please do support this campaign because there's so many people out there that are in need of food, just basic necessities. So if you want to support, do click on the link below, inshallah. And I pray that Allah subhanahu wa ta'ala will reward you for your contributions. And then inshallah, together we can make this world a better place. Diary Iftar GPM bersama Ustaz Syazmi. Eksklusif 30 hari bersama saya, bersama Diary Iftar GPM Muhammad Syazmi Abdullah. Ada pesanan-pesanan yang baik untuk anda, untuk saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah nak dapat kurma Nabi yang asli? Harga RM8 daripada setiap pembelian satu kotak akan disalurkan ke tabung kemanusiaan GPM. Layari www.jomsedekah.com. Ada